berkenaan dengan peristiwa lanjutan daripada surah Al-Fathu dan juga perjanjian damai Hudaibiyah. Ya, jadi perjanjian damai Hudaibiyah itu tuan-tuan kita dah bincang tahun lepas lagi. Ya, tahun lepas lagi kita dah bincang. Kita juga dah tadabbur serba sedikit yang kita mampu berkenaan dengan surah Al-Fathu. Ya, surah Al-Fathu 29 ayat, ya, diturunkan pada perjalanan mengikut riwayat yang sahih, yang itulah yang paling masyhur, malam, ya. Jadi maknanya petang tadi perjanjian damai Hudaibiyah, maka Nabi SAW pun bersiap sedia kembali ke Madinah, dan dalam perjalanan itu pada malam itu tiba-tiba Allah Ta'ala turunkan surah Al-Fathu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Pada malam ini bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita berada pada malam nisfu Sya'ban, ya. Nisfu Sya'ban, pertengahan dalam bulan Sya'ban. Jadi hadis pasal nisfu Sya'ban ini banyak, ya. Kita ambillah yang apa? Sekejap, ya. Yang saya tengok tu rasanya yang inilah yang boleh kita peganglah, ya. Itu dia, iaitu apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Allah Subhanahu wa taala telah telah memandang makhluknya pada malam nisfu Sya'ban, lalu mengampunkan ke semua makhluknya kecuali yang musyrik dan yang bermusuhan, ya. Jadi pada malam ini berdasarkan hadis sahih Ibnu Hibban nombor 5665, ya. Jadi yang inilah yang ulama-ulama hadis tidak mempertikaikan berkenaan dengan sanadnya itu tadi, ya. Jadi tuan-tuan, pada malam ini seperti juga malam-malam lain sepatutnya, cuma pada malam ini kita tekankan sedikit untuk kita meningkatkan istighfar kita, ya, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa caralah, ya, apa-apa cara. Saya tak nak pertikaikan soal baca Yasin 3 kali ke apa ke itu, terpulanglah, ya. Tapi poinnya kat sini ialah kita memohon istighfar. Kalau kita nak beramal dengan membaca Yasin 3 kali ke 10 kali ke, tak kisahlah, ya. Cuma jangan kita letakkan ianya sandaran Nabi buat begini, itu saja. Jadi ini adalah usaha kita, ini adalah amalan kita untuk memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada kita nak memperbanyakkan solat kepada malam ini, nak memperbanyakkan istighfar kepada malam ini, atau pulang, ya. Jadi tuan-tuan, janganlah pula hanya pada malam ini sahaja, kerana Allah Subhanahu Wa Taala pastinya yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasihani Penyayang itu tidak akan hanya pada malam nisfu Sya'ban saja. Cuma ditekankan pada malam nisfu Sya'ban tu sebab apa? Sebab satu isyarat bahawa kita ni dah semakin dekat dengan suatu nak kata pesta tak setuju juga, gunalah, ya. Kalau nak guna istilah pesta ibadah, okeylah tuan-tuan, kan. Sebab pada saya pesta itu pun sebenarnya tak tepat juga untuk menggambarkan tentang kemeriahan ibadah dalam bulan Ramadan nanti, ya. Jadi bermakna pada malam ini kita tinggal lagi dua minggu lagi nak masuk Ramadan. Jadi dengan 2 minggu lagi nak masuk Ramadan ini, apakah sikap kita terhadap Ramadan? Adakah sikap kita, aduhai susahnya nak buat program itu, program ini, semuanya terbantut, tuan-tuan, kan. Jadi kalau itulah hati kita, maka tuan-tuan sudah
pertama kali, ya, orang yang takut berjuang itu sudah kalah dalam perjuangan. Kita begitulah senangnya. Jadi kalau kita tidak mengalu-alukan kedatangan Ramadan ke dalam diri kita, Ramadan tetap datang, ya, dengan syarat 1001 macam rahmat dan juga pemberian Allah Subhanahu Wa Taala, dia tetap datang. Tapi sayangnya oleh kerana kita tidak mengalu-alukannya untuk diri kita, maka kita sudah kalah sebelum berjuang, ya. Jadi 2 minggu lagi nak masuk Ramadan ini, iaitu nisfu Sya'ban, kita buatlah ibadah puasa baida contohnya, ya. Puasa putih. Puasa putih ni pun bukan dalam bulan Sya'ban, ya, dalam bulan-bulan lain semuanya ada puasa baida, iaitu 3 hari di pertengahan bulan, sama ada 14, 15, 16 ataupun 13, 14, 15, ya. Itulah kalau harinya tu 29 hari, maka kita start puasanya pada 13. Kalau harinya tu 30, ya, maka kita puasa start daripada 14, 15, 16. Jadi tuan-tuan, kalau nak ditanya nisfu Sya'ban dan puasa baida itu sebenarnya bukan pada nisfu Sya'ban saja, ya, bukan pada pertengahan bulan Sya'ban sahaja ibadah puasa 3 hari ni tadi. Saya yakin ramai dah berpuasa pada hari ni, ya. Tapi jangan hanya pada bulan Sya'ban. Sebaliknya dalam bulan-bulan lain pun puasa baida itu ada, ya. Baiklah, jadi itulah mukadimah sedikit berkenaan dengan nisfu Sya'ban. Jadi tuan-tuan, 2 minggu lepas, awal bulan Mac yang lalu, kita telah berbicara tentang peperangan Khaybar, ya. Jadi peperangan Khaybar berlaku pada awal tahun 8 Hijrah. Jadi insya-Allah, oleh kerana kita akan bercuti dalam bulan Ramadan ini, saya nak sebut berkenaan dengan peristiwa lanjutan daripada surah Al-Fathu dan juga perjanjian damai Hudaibiyah, ya. Jadi perjanjian damai Hudaibiyah itu tuan-tuan kita dah bincang tahun lepas lagi. Ya, tahun lepas lagi kita dah bincang. Kita juga dah tadabbur serba sedikit yang kita mampu berkenaan dengan surah Al-Fathu. Ya, surah Al-Fathu 29 ayat, ya, diturunkan pada perjalanan, mengikut riwayat yang sahih, yang itulah yang paling masyhur, malam, ya. Jadi maknanya petang tadi perjanjian damai Hudaibiyah, maka Nabi SAW pun bersiap sedia kembali ke Madinah, dan dalam perjalanan itu pada malam itu tiba-tiba Allah Ta'ala turunkan surah Al-Fathu, ya. Itu bila berlaku? Tahun 6 Hijrah. Tahun 6 Hijrah. Baik, antara isi kandungan perjanjian damai Hudaibiyah itu apa dia? Ialah Nabi SAW tidak boleh, ya, Nabi SAW dan juga umat Islam tidak boleh menunaikan umrah pada tahun tersebut, ya, dan dia hanya boleh menunaikan umrah pada tahun berikutnya, iaitu pada tahun ke-7 Hijrah. Maka tahun ke-7 Hijrah memang Nabi SAW datang menunaikan umratul qada, ya. Dan perkara kedua dalam perjanjian damai Hudaibiyah, tidak akan ataupun gencatan senjata selama 10 tahun. Gencatan senjata selama 10 tahun. Yang ketiga, sesiapa pun yang berminat untuk menggabungkan diri dengan Muhammad, maka dia boleh mengadakan perhubungan dengan Muhammad. Dan sesiapa pun yang ingin bergabung dengan Quraisy, maka dia boleh bergabung dengan Quraisy. Tidak ada halangan. Jadi tuan-tuan, yang ketiga inilah yang kita nak bincangkan pada malam ini, ya, yang menjadi pembukaan kepada peristiwa Fathu Makkah ataupun pembukaan kota Makkah, iaitu sesiapa pun yang berminat menggabungkan diri dengan Muhammad boleh, tidak akan diganggu oleh Quraisy. Demikian juga sesiapa pun yang berminat untuk menggabungkan diri dengan Quraisy tidak akan diganggu oleh Muhammad dan juga Madinah. Memanglah tak ada perjanjian ni pun Nabi tak pernah mengganggu, ya. Dia nak bergabunglah dia punya pasal lah. Manakala yang keempat pula, seseorang yang ayahnya masih hidup, sama ada lelaki ataupun wanita, ya, tidak boleh dari Mekah, tidak boleh pergi ke Madinah, melainkan dikembalikan semula ke Mekah.
Begitu juga wanita pun sama, ya. Tapi orang-orang Madinah yang berhijrah ke Mekah tidak akan dikembalikan. Itu dia. Kan nampak macam berat sebelah kan. Manakala itu saja yang utama. Ada sedikit klausa kecil, iaitu ketika Muhammad datang untuk menunaikan umrah pada tahun ketiga hijrah nanti, mana setahun selepas itu orang-orang Quraisy akan mengosongkan jalan-jalan di Mekah selama 3 hari 3 malam. Muhammad bebas untuk berada di Mekah pada waktu tersebut, dan kemasukan itu juga tidak boleh membawa senjata kecuali pedang bersarung yang adab biasa para musafir bawa semasa dalam perjalanan. Itu saja. Jadi termeterailah perjanjian damai Hudaibiyah itu pada tahun 6 Hijrah. Sahabat-sahabat memang seperti mana kita tahu tidak berpuas hati. Hanya Abu Bakar seorang saja yang boleh menerimanya dengan terbuka, kan. Umar Ibn Khattab, ya, menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara terbuka. Apa jenis perjanjian ni Rasulullah, kan? Memang perjanjian itu nampak berat sebelah sungguh, kan. Namun Abu Bakar menyejukkan Umar Ibn Khattab dengan katanya bahawa apa yang diputuskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pastinya daripada Allah, bukan daripada fikiran dia. Maka Umar pun tersedar daripada bantahan tadi, tapi Umar telah menunjukkan satu sikap yang baik sebenarnya untuk kemudian hari. Walaupun pada hari itu kelihatan tidak bagus sikap Umar itu mempertikaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan musuh, kan. Namun ada satu sikap yang tersembunyi dalam tindakan Umar itu, ialah sikap transparan antara rakyat dengan pemimpin, pemimpin dengan rakyat. Dan Umar juga menjalani kejelasan ini, transparan ini, sepanjang dia jadi khalifah. Sepanjang dia jadi khalifah, hanya kerana sehelai jubah baharu yang dipakai, kan. Kerana sehelai jubah baharu yang dipakai oleh Umar, maka Umar telah dihalang oleh rakyatnya sendiri, yang kebetulan pada masa itu para sahabat masih ramai yang hidup, kan. Bertanya tentang jubah tu. Jubah itu kelihatan kainnya seperti kain dari rampasan perang yang telah berlaku sebelumnya, dan kain itu ramai yang dapat, tapi mereka tahu bahawa kain itu tak cukup untuk buat sehelai jubah. Tiba-tiba Sayyidina Umar selaku khalifah berjubah baru dengan kain tersebut. Nak tanya. Jadi kita sebenarnya sikap yang ditunjukkan oleh rakyat pada masa itu kepada Umar, Umar juga kepada rakyatnya pada masa itu, inilah hubungan yang sepatutnya di antara rakyat dengan pimpinan, ya. Rakyat ini dengan ulil amri. Jangan buat pekak badak awak tak tahu, tak boleh, tuan-tuan, ya. Kena tanya. Tapi sekarang ni kalau kena tanya, orang tu pula yang akan dikutuk. Biasalah masyarakat ini, kan. Masyarakat ini dia tidak fikir dah, dia fikir apa taksub dia tu lebih utama, kan. Tapi dari sudut itu sebenarnya dia dah bermula tarbiyah itu sejak daripada perjanjian damai Hudaibiyah lagi. Dan Rasulullah sebenarnya terbuka terhadap teguran, cuma tak kena pada hari itu, sikit je depan musuh. Kalau nak tanya nak apa, tariklah Rasulullah ke belakang dulu ke, ataupun minta izin Rasulullah, tangguh sekejap, kita nak itu. Tapi sebab pada masa itu suasana panas, dan Rasulullah juga, ya, sallallahu alaihi wasallam tidaklah memarahi Umar, tidak. Bermakna saya ada satu bacaan yang berbeza sikit daripada catatan sirah yang lain, ya. Ahli-ahli ataupun penulis-penulis sirah yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia tak suka, dia akan marah. Walaupun marahnya itu bukan tengking, tapi reaksi muka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah cukup diketahui oleh para sahabat Nabi sedang marah. Apa dia? Kalau kita tengok dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, wajah Nabi berubah menjadi merah. Makna tahan marah. Dia kan kulit putih kemerahan Nabi ni, ya kan. Jadi bila dia marah, kulit wajah muka ni akan berubah menjadi merah. Dan ada satu urat darah dekat sini, kehitaman begitu, yang akan timbul. Tapi pada hari itu tak ada siapa pun kata Rasulullah SAW marah. Maknanya tanda tu tak keluar.
tuan-tuan. Tanda tu tak keluar. Apa yang berlaku, Rasulullah hanya diam dan pandang ke arah Abu Bakar. Abu Bakar faham. Tolong sejukkan Umar. Jadi bila Nabi tak marah, bermakna apa? Bermakna Nabi memberikan laluan, teguran seperti ini patut dan wajar daripada rakyat kepada pemimpin. Patut. Cuma yang tak kenanya sebab pada masa itu yang ditegur itu Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam depan musuh pula. Walau bagaimanapun Rasulullah mengampunkan Sayyidina Umar. Tak pernah Rasulullah mengatakan dia marah, dia kecil hati pada Umar. Tapi Umar yang rasa macam tak kena, tak lengkap hidup dia, kan? Begitu. Sebab itulah Umar terus bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah ibadah yang paling disukai? Maka Rasulullah SAW menjawab, membebaskan hamba. Oleh itu Sayyidina Umar sepanjang hayat dia ada satu tabung khas, tabung membebaskan hamba. Dia simpan duit. Tahu je ada hamba Muslim yang berada di bawah, khasnya di bawah orang kafir sebagai tuan dia, maka Sayyidina Umar pun akan berbelanja daripada tabung tadi untuk membebaskannya, ya. Bila ditanya kenapa, sebab dia kata nak qada bersalahnya dia kepada Rasulullah SAW pada hari Hudaibiyah tadi, kan. Jadi tuan-tuan, apabila Rasulullah tak marah tadi, maknanya Nabi bagi hint, patut kena ada ketelusan, transparannya pemimpin dan rakyat ni tadi, ya. Suatu kena ada. Baik. Jadi tuan-tuan, kita terus kepada 2 tahun kemudian, iaitu Fathu Makkah. Bila turun surah Al-Fathu pada malam itu dalam perjalanan pulang ke Madinah, surah Al-Fathu ni panjang tuan-tuan, ya. 29 ayat, panjang. Diturunkan sekaligus. Kan kebanyakan surah itu diturunkan separuh ada sababun nuzulnya dan sebagainya. Tapi suratul Fathu turun sekaligus. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfiraka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza, sampailah kepada Muhammadun Rasulullah, ayat terakhir itu tadi, ya. Jadi tuan-tuan, surah Al-Fathu Allah janji apa dekat mula-mula ayat? Sesungguhnya kami telah membuka kepada kamu kemenangan yang nyata. Kemenangan yang nyata. Cuma kamu tak nampak lagi pada masa itu, kan? Jadi sekarang ini tuan-tuan, daripada perjanjian Hudaibiyah itulah bermulanya pembukaan kota Mekah. Jadi pada hari tersebut umat Islam nak pergi buat umrah, gagal. Terpaksa bertahallul ihsar, ya, makna keluar dari ihram dengan secara terpaksa. Terpaksa menyembelih kambing dan juga menyedekahkan kambing tadi serta mencukur rambut mereka, sedangkan mereka tidak buat umrah, tak jadi buat umrah. Memang rasa kecewa, tapi sebenarnya kekecewaan itu yang kalaulah dikatakan ruginya sedikit, sedangkan keuntungannya besar, iaitu mendapat kota Mekah keseluruhannya dan beribadahlah di situ semahu-mahunya, kan. Orang Malaysia tuan-tuan, umpama kata apa, nak kata umpama ni rasa lebih lagi rasanya, kan. Orang Malaysia ni betapa cintanya kepada umrah ni tadi, buka je peluang umrah, berdesup pakat pergi, kan. Berdesup pakat pergi. Kalaulah Mekah itu tidak dapat dibuka oleh Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu, ya, terjadi pada 8 Hijrah, maknanya kita sekarang 1443, maknanya 1435 tahun dulu, maka tak mungkin kita akan dapat melakukan umrah dengan begitu selesa pada masa sekarang ni, ya. Saya suka tengok sahabat-sahabat kita upload dalam Facebook, kan, update dan upload dalam Facebook. Selama ni kita kalau duduk di Madinah ni, sewanya di hotel mana? Movenpick, kan, area itulah, area belakang Masjid Nabawi keadahnya, kan, belakang Masjid Nabawi. Tapi ada sahabat-sahabat kita yang terkini, dia tak sewa dah di sebelah sini. Dia sewa kat mana? Dekat sebelah kubur apa?
Baqi'. Tu dia. Kubur Baqi'. Saja je tu nak tahu, ingat saya lagi. Jadi maknanya nak pergi sembahyang di masjid, ya, paksa cross kubur Baqi'. Masya-Allah, ya. Kita dapat tengok dari tingkat berapa tu? Tingkat 20, tingkat 30 kubur Baqi'. Saya pun tak pernah tengok view yang diambil oleh sahabat-sahabat kita itu. Sebab kita pun jarang duduk sebelah tu kan. Jadi tuan-tuan, sebenarnya hikmah yang paling besarnya ialah Fathu Mekah tadi. Yang mana Allah Ta'ala dah janji, inna fatahna laka fatham mubina, ya. Baik. Sekarang ini tuan-tuan, setelah perjanjian Hudaibiyah tadi, yang mana dalam perjanjian Hudaibiyah itu ialah semua pihak boleh bergabung dengan Muhammad ke, dengan Quraisy ke, tidak akan diganggu. Fasal kecil di bawahnya apa dia? Iaitu sekiranya sekutu-sekutu ini diganggu oleh pihak satu lagi, maka pihak satu lagi berhak menuntut bela ke atas pihak tersebut. Jadi tuan-tuan, peristiwa yang berlaku dalam perjanjian damai Hudaibiyah 2 tahun dulu, apabila sahaja diisytiharkan butir-butir perjanjian Hudaibiyah tadi, dia biasalah dia ada seremoni dia juga kan. Baca dulu perjanjian tadi yang telah ditulis, baca. Sebenarnya butir-butir perjanjian itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tak sempat pun mencadangkan bagi pihak Nabi sendiri, tak sempat pun, ya. Yang datangnya Quraisy beritahu je, sab Nabi wafaqna, setuju, tulis kan. Jadi dia rasa menang sebab perjanjian, tapi pihak dia je yang beri isi-isi kandungan. Itu yang Umar tak puas hati. Bukan Umar sahaja sebenarnya, ya. Bukan Umar sahaja, sebaliknya umat Islam pun tak puas hati juga. Tapi semuanya orang kata apa? Bengkak kan? Dalam hati, nak lawan takut. Umar dia transparent, ya. Jadi tuan-tuan, sebaik sahaja diisytiharkan isi kandungan perjanjian, Bani Khuza'ah yang pernah memerintah Mekah, asal dari Yaman, bangkit isytihar bahawa kami bersama-sama Madinah dan Muhammad. Lalu disambut dengan gembiranya oleh umat Islam. Ahlan wa sahlan, marilah bersama kami. Ingat ya, tak semua Bani Khuza'ah memeluk Islam ataupun sudah Islam pada masa itu, tidak. Tapi mereka lebih selesa untuk bersama-sama dengan Nabi Muhammad SAW dan Madinah. Di mana Bani Khuza'ah ni tinggal? Dekat Madinah? Bukan. Pertengahan jalan ke Madinah? Juga bukan. Di luar tanah haram Mekah. Bahaya tak? Memang bahaya kepada Quraisy, ya. Bila Bani Khuza'ah kata kami bersama-sama Muhammad, maka tuan-tuan, dia duduk di luar kota Mekah. Dah nampak dah bahaya di atas hidung orang Quraisy tu sebenarnya. Sebaik sahaja Bani Khuza'ah dialu-alukan datang kepada orang-orang Islam Madinah bersama-sama Rasulullah SAW, seteru dia, dia mesti ada, tuan-tuan, ya. Inilah perangai jahiliah. Dia ada kawan baik, dia ada seteru. Bani Bakri, ya, bangun isytihar, kami bersama Quraisy Mekah. Quraisy tengok dia Bani Bakar, serupalah kan. Mereka tak alu-alukan pun, diamnya. Alahai, kenapalah Bani Bakar, kaki bakar inilah yang datang dekat kita. Mereka tak alu-alukan, tuan-tuan, ya. Mereka tak alu-alukan, sedangkan orang Islam mengalu-alukannya. Baik. Sepanjang hampir 2 minggu umat Islam berkhemah di Hudaibiyah, okey, orang Quraisy hantar 200 pasukan tentera berkuda lengkap bersenjata, garang sangat. Pemimpin dia siapa? Pemimpin dia Khalid bin Walid, tuan-tuan, Khalid bin Walid. Tapi Khalid itulah kali pertama dia melihat Nabi Muhammad dari dekat. Dan dia lihat bagaimana watak umat Islam pada masa itu cukup sanjung Nabi Muhammad SAW. Hati dia sudah terdetik. Ya. Apa yang dibawa oleh Muhammad ni tadi, ya. Dan Nabi Muhammad SAW pun langsung tak takut dengan gerombolan tentera dia seramai 200 orang ni tadi. Tak takut. 200 ni dah boleh pecah perang besar dah pada masa tu, kan. Tak takut. Sebenarnya Nabi SAW mengetahui rahsia di sebalik 200 tentera ni. Apa dia rahsia dia? Itu je lah yang tinggal dekat Mekah.
Habis dah lahir Jahannam, tuan-tuan, dalam perang Khandaq. Rugi besar Quraisy tadi. Itu saja yang tinggal. Jadi Nabi Muhammad langsung tak kisah, tak heran lah maknanya sekadar 200 tentera yang nak ditayang-tayangkan itu, ya. Tak heran lah maknanya. Baik. Jadi tuan-tuan, peristiwa umat Islam mengalu-alukan Bani Khuza'ah ini juga diperhatikan oleh Khalid. Peliklah dia orang ni, kan. Dan lebih mengharukan, tak lama selepas perjanjian itu tak sempat ditandatangani, datang Abu Jundal bin Suhail. Suhail ni pada masa itu pemangku ketua Mekah. Setelah Abu Sufyan tidak berada di Mekah pada masa itu, kan. Abu Jundal datang merayu-rayu nak berhijrah sebab dia dah dipukul, dia dah diseksa, telah dipenjarakan oleh ayah dia. Pada masa itu, tuan-tuan, Abu Jundal terus ditarik oleh ayah dia, dipukul di depan Nabi Muhammad SAW. Umar Ibn Khattab yang tak ada pun kaitan kebanian dengan Suhail bin Amru ni tadi, dah siap nak tarik pedang dah, tuan-tuan, nak tetak Suhail bin Amru kerana pukul anaknya seorang Islam, tapi ditahan oleh Abu Bakar dan juga sahabat-sahabat yang lain, ya. Pun Khalid tengok, macam mana dia, ukhuwah dia kuat sangat orang Islam ni, kan. Semua ini membawa kepada Islamnya Khalid setahun kemudian, tuan-tuan. Bukan sahaja Khalid, Amr ibn As pun Islam setahun kemudian. Jadi pada tahun 8 Hijrah, tuan-tuan, umat Islam dah punya segala-galanya. Dah punya kekuatan tentera yang selama ni, tuan-tuan, dalam perang Khandaq menghadapi bala tentera yang sebegitu ramai, boleh keluar 3,000 je, tuan-tuan, kan. Dhaifnya tentera Muslim pada masa tu. Masa perang Mu'tah, Nabi hantar 3,000 tentera berhadapan, tiba-tiba dikepung oleh 200,000 tentera. Bayangkanlah, kan. Tapi pada tahun 8 Hijrah tadi, panglima-panglima besar Quraisy semuanya berada dengan Islam. Khalid ibn Walid, Amr ibn As, Umar ibn Khattab. Ini semua adalah panglima-panglima besar Quraisy dulu. Yang tinggal dengan Quraisy hanya Ikrimah bin Abu Jahal. Seorang tu je. Kan? Itu pun Ikrimah tak lama kemudian memeluk Islam selepas pembukaan kota Mekah ni tadi, ya. Jadi apakah punca? Kita tengok dulu. Apakah isi kandungan perjanjian damai Hudaibiyah tadi yang kita nak kena faham atas tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-8 Hijrah ini? Pertama sekali ialah prinsip yang ada dalam perjanjian damai Hudaibiyah itu ialah menghormati perjanjian. Sebab gencatan senjata ni bukan pendek-pendek, 10 tahun, tuan-tuan, ya. Dan yang keduanya, Umratul Qadha, makna kebebasan bagi umat Islam untuk masuk ke Mekah dan menunaikan umrah tercapai. Dan yang ketiga, tuan-tuan, ialah hubungan dengan negara-negara luar ataupun kaum-kaum yang berada di sepanjang tanah Arab itu juga bebas dilaksanakan oleh umat Islam. Dan Rasulullah SAW, seperti mana kita tahu, sebaik sahaja selesai sampai saja di Madinah, Rasulullah SAW terus menulis surat kepada raja-raja, termasuklah Herakal ataupun Hercules, dan juga Kisra, Yazdajir, nama pelik sikit, kan. Nabi tulis semua surat ini, dan dalam masa yang sama juga orang-orang Badui ini tadi telah bersama-sama dengan Rasulullah SAW sama ada memeluk Islam, berlindung dan sebagainya. Makna kuasa umat Islam tadi meluas dengan hanya satu perjanjian, tuan-tuan, dengan hanya satu perjanjian. Ini pentingnya perjanjian. Dan yang penting utama sekali, prinsip menghormati perjanjian. Jika tidak menghormati perjanjian, maka tidak ada nilai lagi sebuah perjanjian. Maka itulah yang selepas ini akan terjadinya pembukaan kota Mekah, ya. Baik. Jadi, tuan-tuan, terjadinya peristiwa ini sikit je puncanya. Apabila anak-anak muda Bani Bakri yang mabuk, yang hipis ke apa, tak kira lah istilahnya, samseng-samseng ke, pada suatu malam dalam bulan Rejab, ya, dalam bulan Rejab begitu, telah menyerang Bani Khuza'ah, membakar kampung Bani Khuza'ah.
membunuh beberapa pemuka Bani Khuza'ah, bahkan diperkosa anak-anak gadis Bani Khuza'ah pada malam itu. Dan mereka ini memang sudah merupakan pergaduhan lama, tuan-tuan, pergaduhan lama berlaku pada bulan Rejab. Kemudian tuan-tuan, pada pagi esoknya, tiba-tiba anak-anak muda yang kemabukan ini telah dengan bangganya mengisytiharkan penglibatan mereka. Anak-anak muda Quraisy, maksud saya, bahawa malam tadi mereka telah buat kacau dalam kampung Bani Khuza'ah. Dalam keadaan mabuk, tuan-tuan. Bayangkan, ya. Apabila dengar perkara tersebut, ya, Abu Sufyan pun kata, sudah, bala besar akan datang pada masa ni, ya. Bala besar akan datang pada masa ni. Sebab apa? Sebab Quraisy apabila pemuda-pemudanya tadi itu bersekongkol dengan Bani Bakri, ya, Bani Bakar, ya, menyerang Bani Khuza'ah, sedangkan Bani Khuza'ah itu adalah kaum sahabat kepada Nabi Muhammad SAW dan juga umat Islam. Dia telah melanggar perjanjian, sekelip mata. Maka Abu Sufyan pada hari itu pun marah yang teramat sangat. Ia telah menengking anak-anak muda yang kemabukan ini tadi dan mengatakan bahawa kamu sedar ke tidak bahawa kamu telah membahayakan seluruh Quraisy ini. Maka dengan cepat, tuan-tuan, Abu Sufyan pun telah dengan secara berahsianya, dengan hanya seorang peneman, dikatakan dengan menunggang bagal. Ya. Ini kira perjalanan low profile lah ni, menunggang bagal ni tadi. Bagal ni kacukan keldai dengan kuda. Dia taklah besar macam kuda, taklah kecil macam keldai, dan dia juga boleh membuat perjalanan jauh lah. Jadi dia pun menyelinap dengan secara rahsia. Ini memang boleh pujilah, tuan-tuan, ya, boleh tabik spring lah dekat Abu Sufyan. Dia sanggup membahayakan dirinya kerana nak menjaga Quraisy keseluruhannya. Bila dia sedar bahawa perkara yang telah dilakukan oleh anak-anak muda Quraisy itu adalah bahaya kepada keseluruhan Quraisy dan ia juga melanggar perjanjian, ya. Baik, apabila sampai di Madinah, Abu Sufyan telah menyiasat di manakah rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia juga tahu sebenarnya bahawa Rasulullah itu dah jadi menantu dia, iaitu perkahwinan dengan siapa? Perkahwinan dengan Ramlah binti Abi Sufyan atau dikenali sebagai Ummu Habibah, kan? Baru nak mengaku anak bapa bila dah dalam keadaan begitu. Dan dia pun dapat tahulah di mana rumah Ummu Habibah. Ummu Habibah mempersilakan Abu Sufyan masuk. Bayangkan, di rumah Ummu Habibah itu hanya ada sehelai hamparan kapet lah, kapet untuk tempat duduk. Kita kata gitulah. Tak adalah kapet sangat, kan, kain kasar begitu je. Itu saja. Maka Abu Sufyan pun dah tengok-tengok adalah satu hamparan dekat situ, sesuai untuk dia duduk, ya. Ataupun nak kata tikar boleh juga, tikar, kan. Abu Sufyan pun nak duduklah atas tikar tu, tapi Ummu Habibah dengan cepat gulung tikar tadi, tuan-tuan, kan. Gulung tikar tadi, dia kata, minta maaf, ayah tak layak duduk di atas tikar ni, sebab tikar ni hanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk sahaja. Ini sahaja tempat yang dia nak memuliakan suaminya yang juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkejutlah Abu Sufyan, tak sangka begitu sekali, kan. Walhal bukan main lagi diseksanya anak dan juga menantunya. Ummu Habibah dengan suaminya ni semasa berada di Mekah, mereka telah diseksa, ya, tuan-tuan, ya. Sehinggalah Ummu Habibah ni terpaksa pergi ke Habsyah dengan suami dia. Sampai di Habsyah, suami Ummu Habibah tengok-tengok, dia kata tak ada beza antara Islam dengan Kristian, dia kata. Jadi boleh kerana kita duduk di negara Kristian, di negara Masihi, maka lebih baiklah kita ikut agama mereka. Ummu Habibah berkeras macam-macam mana pun dia tak mau duduk. Lalu mereka pun duduklah berasingan, dan tak lama kemudian meninggallah suaminya, ya. Meninggallah suaminya. Jadi Rasulullah SAW telah diberi wahyu untuk mengahwini Ummu Habibah, ya, dan perkahwinan itu secara jarak jauh maknanya. Dan semasa Abu Sufyan datang ke rumah Abu Habibah itu, sebenarnya dia baru setahun bersama, tak sampai setahun pun lagi, sebab mereka ini tiba di Madinah
ketika mana perang Khaybar baru tamat. Jadi bermakna tuan-tuan, tempoh keberadaan Ummu Habibah dengan Rasulullah SAW semasa kedatangan Abu Sufyan itu baru beberapa bulan sebenarnya. Okey, azan dulu. Saya tahu bahawa tak mungkin habis pada malam ini cerita pasal Fatu Mekah ni, ya. Cuma sengaja saya cetuskan juga kerana ia rentetan berlaku pada bulan Rejab, kemudian pada bulan Sya'ban Nabi bergerak, berjalan dan sebagainya, dan kemuncaknya serangan ke atas kota Mekah ini dilakukan dengan situasi yang begitu berhati-hati. Bahkan Rasulullah SAW dah pesan, ya, kepada Khalid ibn Walid untuk memimpin satu lagi sayap, ya, satu lagi pasukan dengan 10,000 tentera ini. Nabi ambil 5,000 pada dia dan 5,000 lagi kepada Khalid ibn Walid. Pada masa itu tuan-tuan, Mekah ni tadi dia hanya ada 2 jalan masuk. Dia dah hanya ada 2 jalan masuk. Dan jalan masuk ni nak cerita macam mana, sebab susah juga sekarang ni, petanya dah tak ada dah, tuan-tuan. Yang Bukit Sofa tu, ya, Bukit Sofa, Istana Raja dan juga bukit-bukit Ajiat dan semua tu semua batu sebatu-batunya. Tak ada orang tinggal, tuan-tuan. Batu sebatu-batunya. Jadi yang jalan masuk ni hanya dari arah dari arah Syariq Ibrahim Al-Khalil itu satu, dan kalau dulu tuan-tuan masih ingat dengan Masjid Kucing kan, itulah arahnya tu, ya, 2 tu saja. Jadi bila Nabi SAW dah pesan kepada Khalid bin Walid, jangan apa-apakan orang-orang Mekah ini. Kalau mereka angkat tangannya, surrender je, jangan apa-apakan, ya. Tak ada pencerobohan, sebab nanti mereka telah menggunakan Fathu Mekah ni sebagai satu momokkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dahlah serangan pada bulan Sya'ban, tuan-tuan, ya, masuk ke daerah Mekah tu dalam bulan Sya'ban. Kemudian Sya'ban Ramadan pula, ya, tanah haram pula. Sedangkan hakikatnya tidak ada pencerobohan secara wewenang, apalagi pertumpahan darah, tak ada, ya. Jadi tuan-tuan, Nabi SAW dah bagi isyarat begitu, dan persiapan, ya, persiapan untuk datang ke Mekah itu pun dilakukan dengan begitu rahsia, dan perjalanan itu sehinggakan Quraisy jadi bingung, ya. Kemanakah Muhammad hendak keluar? Nak kata datang ke Mekah, tak nampak tuju ke Mekah, ya. Mungkin menuju ke Taif, tapi kenapa mereka ini nak menuju ke Taif? Sebab arahnya tu nampak ke arah Taif dulu. Tapi tuan-tuan, itu saya minta tuan-tuan kajilah, ya. Sementara kita sambung kuliah kita ni dalam bulan Syawal nanti, kan. Saya akan bagi detail. Okey, balik kepada pertemuan Abu Sufyan dengan Rasulullah SAW. Inilah sikap yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW pada pertemuan di rumahnya itu. Apabila Abu Sufyan cuba berhelah-helah kononnya untuk membuat satu perjanjian baru, kerana perjanjian 2 tahun lepas tu nampak macam pincang, nampak macam tak lengkap dan sebagainya, marilah kita perbaharui perjanjian agar ia lebih menyeluruh dan lebih adil kepada kedua pihak. Rasulullah SAW sebenarnya sudah tahu tentang pencerobohan Bani Bakri ke atas Bani Khuza'ah. Jadi tuan-tuan, apa yang Rasulullah sebut, saya nak tutup pada malam ni dengan kalimah ini, ya, dengan apa yang Rasulullah SAW sebut ni kepada Abu Sufyan. Kata Rasulullah SAW, kami adalah orang ataupun kaum yang berpegang dengan perjanjian pertama. Kami tak main perjanjian ini, maknanya try, cuba-cuba, kan. Cuba-cuba je dulu, kalau tak jadi kita buat baik. Tak. Kami ini makna Rasulullah SAW, ya, bila buat perjanjian itu sudah diperhalusi. Walaupun nampaknya perjanjian Hudaibiyah tadi itu berat sebelah, tapi ia sebenarnya sudah diperhalusi oleh Rasulullah SAW dan Rasulullah menerimanya. Oleh itu, tidak ada perjanjian gantian ke susulan ke apa ke yang menggugat perjanjian pertama tadi. Apatah lagi, perjanjian pertama itu disaksikan oleh 1,500 orang Muslim, ya, dan juga oleh ramai orang Mekah ni tadi. Bahkan
seakan-akan dikawal oleh 200 tentera berkuda. Tiba-tiba Abu Sufyan datang nak buat perjanjian, seorang dia seorang saja. Jadi Rasulullah dengan hormatnya, dengan tegasnya menolak perjanjian itu, sehingga kan Abu Sufyan keluar daripada rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keadaan seperti hilang akal, tuan-tuan ya. Dia datang tadi punyalah berahsia, tapi bila dia nak keluar dari Madinah, dia menjerit kepada seluruh orang Madinah. Dia kata apa? Dia kata, aku datang sudah dengan niat baik, tapi Nabi kamu semualah ya yang berkeras menolak kebaikan itu. Maka orang pun terkejut. Siapa tu? Bunyi macam cam je suara. Rupa-rupanya Abu Sufyan. Tapi oleh kerana tidak ada apa-apa reaksi daripada Rasulullah SAW, maka umat Islam Madinah membiarkan Abu Sufyan berlalu balik begitu sahaja. Tak adalah nak kepung-kepung ke apa, tak ada, tuan-tuan ya. Jadi seterusnya, sementara kita sambung perbincangan kita ini dalam bulan Syawal yang akan datang, saya minta tuan-tuan gunalah semangat Ramadan ini juga untuk mengkaji Fathu Makkah. Yang mana selama ni bila masuk je bulan Ramadan, duduk bincang je 17 Ramadan itu cuti kebetulannya Badar Kubra kan. Badar Kubra. Ya, Badar Kubra juga penting. Tapi sebenarnya Fathu Makkah lagi penting dan lagi besar. Tarikh berlakunya Fathu Makkah ini pada saya bersetuju dengan pandangan ulama-ulama sirah, sekitar 20 Ramadan tahun 8 Hijrah. Walaupun ada juga pandangan mengatakan 10 Ramadan 8 Hijrah. Ya. Sebab apa? Sebab Nabi SAW berada di Mekah selama 18 hari. 18 hari itu termasuklah juga peperangan dengan suku Hawazin. Jadi tuan-tuan, kalau 18 hari bermakna tidaklah berada di Mekah dari seawal 10 Ramadan lagi. Maknanya dia mesti lewat sikit pada tu. Oleh itu saya berpegang pada pandangan 20 Ramadan. Tapi tentang tarikh ni begitulah ya. Tak ada siapa pun yang catat tarikh pada masa itu. Wallahu alam. Teruskan beribadah dan juga mengkaji. Selamat menyambut Ramadan. Dan kita tangguhkan kuliah kita ini dengan tasbih kafarah dan juga suratul Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.